Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan kali ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan satu pengalaman daripada seorang perempuan yang sangat luar biasa. Pengalamannya memang belum pernah lagi Abang dengar dekat mana-mana dan belum pernah lagi Abang dapat. Dan cerita kali ini antara cerita yang Abang suka. Jadi ceritanya agak panjang dan Abang akan bahagikan dalam beberapa bahagian. Jadi kita tak nak membuang masa lagi. Sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita dari kecil sampai besar. Jadi sebelum tu, Abang nak buat satu pengumuman. Bukanlah pengumuman yang macam hari tu, tak. Lepas ni kalau ada apa-apa orang tawarkan hadiah atas nama Josie Polepolare, jangan percaya Abang belum lagi sampai ke tahap nak menawarkan hadiah pertandingan ke, belum lagi. Dulu pernah Abang buat sekali dan dah ada dia punya pemenang. Jadi bukan Abang tak nak buat, tapi kekangan masa. Itu je masalahnya, kekangan masa. Jadi kalau ada dekat Instagram, TikTok atau dekat mana-mana channel media sosial yang menawarkan hadiah atas nama Abang, jangan percaya itu semua adalah scammer. Okey, jadi kita mulakan cerita kali ini dengan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam tu Abang dapat satu panggilan telefon. Sebenarnya dia dah lama email dekat Abang suruh Abang telefon dia, tapi disebabkan kekangan masa, Abang tak dapat nak telefon dia pada hari emailnya dihantar. Jadi pada beberapa hari kemudian tu, Abang ada masa sedikit untuk diluangkan untuk sesiapa yang menghantarkan cerita, dan Abang pun telefonlah orang berkenaan. Jadi mula-mulanya dia agak ragu-ragu untuk memperkenalkan diri, sebab dia kata kalau diperkenalkan diri, Abang Jo akan tahu, dia kata. Abang Jo akan tahu, dan dia sebenarnya dia lebih tua daripada Abang, dan dia berpangkat kakak lah, lebih kurang 40 lebih nak ke 50-an. Jadi bila dia sebut nama dia, Abang dah rasa ragu-ragu. Macam pernah dengar nama ni, Abang kata. Jadi sambil-sambil kita berborak tu, waktu dia cuba menyampaikan pengalaman-pengalaman dia, waktu dia cuba untuk mengingati semua jalan cerita kisah hidup dia, Abang pun Google nama keluarga dia. Sah, dia antara orang yang paling yang kita kenal. Yang dekat dalam Malaysia ni antara keluarga-keluarga yang kita kenal. Jadi Abang tak boleh beritahu nama dia. Cuma kali ini dia minta Abang gunakan nama samaran dia. Dan dia sendiri memilih nama samaran ni dengan nama Khatijah. Dia adalah berasal daripada keluarga yang sangat kaya raya. Dia punya kekayaan ada beberapa rumah dan harta di London, dan juga tanah, rumah, ladang dekat London. Bayangkan kekayaan dia begitu. Ini bukan tipu-tipu punya kaya. Ini memang betul-betul punya kaya. Memang kalau Abang beritahu nama dia dekat sini, semua orang tahu, memang ni kaya. Tapi mana datangnya kekayaan dia? Waktu inilah dia bongkarkan kepada Abang macam mana keluarga dia boleh menjadi sangat kaya. Ianya berpunca pada tahun 1900, sebelum 1900, iaitu lebih kurang tahun 18 19 lebih lah. Jadi dengan kata lain, bukan berpunca daripada dia, mak dia, bukan, tapi berpunca daripada seorang perempuan, iaitu nenek dia. Jadi Abang nak bawa kita kembali semula ke tahun 1890 lebih, bagaimana nenek dia ni boleh jadi kemudian harinya menjadi seorang yang sangat terkenal dan sangat dihormati dan sangat kaya raya. Sebenarnya kakak Khadijah ni bukan orang Melayu, dia bukan Islam, dia adalah India. Dan nenek dia adalah berasal daripada keluarga diraja India. Dan kalau ikut susu galurnya, dia adalah daripada keturunan raja-raja sana, dan masih lagi pada waktu itu mempunyai pengaruh dan kuasa. Jadi disebabkan beberapa hal tertentu, nenek dia bersama mak ayahnya mengembara, berpindah daripada India datang ke Malaysia untuk mencari rezeki ataupun untuk memperkembangkan susu galurnya di tanah Melayu ni. Jadi cerita je pada waktu tu, sebelum dia datang dekat tanah Melayu, waktu tu belum Malaysia lagi kan, sebelum dia datang kat tanah Melayu, diorang dekat sana ni memang adalah keluarga raja yang sangat dihormati. Dan kalau kita cerita keluarga raja di India, memang diorang asal keturunannya memang kaya.
Cumanya keluarga diraja ini mempunyai satu kelebihan, iaitu kelebihan dari segi spiritual. Diorang boleh nampak atau diorang boleh rasa sesuatu yang belum lagi terjadi, dan diorang akan dapat bisikan-bisikan ataupun ilham-ilham tertentu tentang sesuatu yang akan terjadi, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar. Dan itu adalah kelebihan keturunan ini. Jadi pada satu hari, pada umur dia 14 tahun, si nenek ni pada tu dia kira anak gadis sunti, belum kahwin lagi waktu tu. Satu malam dia dapat mimpi. Dia didatangi oleh, kalau dalam agama Hindu kita panggil orang-orang yang suci lah. Dia didatangi oleh orang suci supaya dia pergi ke satu hutan dekat kawasan India. Dalam hutan tu ada satu tempat dan di mana dia diminta untuk berdoa dekat tempat tu. Bila mimpi tu berulang-ulang kali berlaku, daripada tak nak pergi menjadi kepada nak pergi. Tapi pada waktu tu umur dia masih lagi 14 tahun. Dia ada pembantu, dia ada pengawal. Tapi tetap juga kalau nak pergi ke mana-mana, dia perlu mendapatkan keizinan daripada mak ayah dia. Sebab walaupun dia keturunan raja, bukan senang-senang dia nak keluar. Dia perlu dikawal. Jadi dia ceritakan mimpi tu kepada mak ayah dia. Pada awalnya mak ayah dia anggap mimpi yang dia sampaikan tu hanyalah mimpi yang memang tak ada apa-apa kaitan dengan orang hidup pun. Tapi disebabkan berlakunya berulang kali dan disebabkan dia pujukkan si anak gadis, kan ayah mana yang tahan bila anak gadis dia kata jomlah bah pergi Kuwait, macam itulah. Jomlah bah pergi hutan, jomlah bah pergi hutan. Jadi dah lama banyak kali anak dia dah minta-minta macam tu. Jadi diaturkanlah satu perjalanan. Dia, mak bapak dia dan juga beberapa orang pengawal peribadi pergi ke satu kuil yang ditunjukkan oleh si anak ni tadi. Berjalanlah dia, tapi dia tak cerita dekat abang lah dia jalan naik apa. Rasanya pada waktu tu belum ada lagi ada kereta kan. Jadi mungkin jalan menggunakan kereta kuda atau kereta lembu ataupun seangkatan dengan dia lah. Kalau keturunan raja takkanlah jalan kaki kan, mesti ada kenderaan lebih kurang. Yang itu. Jadi dia pun berjalanlah selama beberapa hari seperti yang diilhamkan dalam mimpi dia. Dan akhirnya mereka semua sampai dekat hutan yang dimaksudkan. Hutan tu betul-betul tebal dan betul-betul belum lagi diterokai oleh mana-mana manusia. Tengok daripada jauh pun dah tahu kalau masuk dalam hutan ni tak pasal-pasal jumpa anaconda, kok gajah dua kepala. Memang lain macam hutannya. Belum masuk tu tengok hutan tu pun dah gelap. Tapi si anak perempuan ni berkeras nak masuk ke dalam hutan sebab katanya dekat dalam hutan tu ada satu tempat yang dia perlu pergi. Atas alasan apa, dia pun tak tahu. Jadi mak ayah, anak dan juga beberapa orang pengawal pun masuklah ke dalam hutan yang dimaksudkan. Meredahlah diorang, belukar pokok segala macam rintang-rintangan dan akhirnya mereka semua sampai dekat satu tengah hutan. Dan di tengah hutan itu sebenarnya ada satu padang yang cantik. Di tengah-tengah padang yang cantik itu terdirinya sebuah kuil. Dan kuil itu sangat megah pada waktu itu. Seolah-olah dipelihara oleh sesuatu. Tapi bila mereka semua menerokai dalam kuil itu, di sekitar kuil itu tak ada orang. Tapi memang cantik dan sangat luar biasa dia punya seni bina dia. Dan bila sampai dekat situ, sebagai penganut agama Hindu, mereka semua ni tahu kuil tu adalah satu tempat semayang, tempat suci, dan mereka tak lepaskan peluang untuk sembahyang dekat situ, mempersembahkan diri kepada dewa-dewa mereka. Dan selepas habis sembahyang, mereka semua pun nak balik semula ke tempat asal lah. Tapi terpaksalah meredah hutan semula. Rupanya tujuan si anak datang ke kuil tu bukan bukan hanyalah untuk sembahyang, dan seolah-olah anak dia macam nak pendaftaran. Kita bayangkan macam cerita Harry Potter kan, nak daftarkan diri. Nak daftarkan diri untuk apa? Nanti abang ceritakan. Jadi si anak pun selepas habis upacara semayang-semayang segala macam, dia pun dengan mak bapak dia, dengan beberapa orang pengawal, balik semulalah ke rumah dia. Dan perjalanan mengambil masa memang cukup lama. Sampai ke rumah tu dah malam lah. Jadi pada malam tu si mak dengan ayah ni dengan si anak duduk bertiga. Duduk bertiga dekat dalam ruang tamu yang serba megah indah.
Berboraklah diorang. Sebenarnya kenapa kamu bawa mak ayah ke tempat dalam hutan hanya untuk sembahyang? Hanya untuk berdoa kepada dewa. Sedangkan berdoa sembahyang untuk dewa tu boleh buat dekat kuil dan dekat dengan rumah kita. Anak dia beritahu sebenarnya suara yang memberitahu dia untuk datang ke kuil itu hanyalah sebagai satu pendaftaran, satu upacara untuk memperkenalkan diri dia kepada makhluk-makhluk yang ada dekat situ. Jadi bila dengar pandangan jawapan daripada si anak, mak dengan ayah ni dah rasa macam dah kenapa anak kita macam tu, nak register apa, dia kata. Pada waktu tu memang sekolah ada diorang pun keluarga raja, keluarga yang berkecukupan kan, tak perlu nak register apa-apa. Jadi disebabkan kegusaran dia tu, si mak dengan ayah ni berpakat-pakat nak bawa si anak ni berjumpa dengan seorang orang suci dekat kawasan negeri tu, dan akhirnya diorang pun bawa berjumpa dengan orang tu. Waktu dia betul-betul berhadapan dengan orang suci tersebut, orang suci tu punyalah terkejut. Dia kata, encik dengan macam nak cakap encik dengan puan kan? Encik dengan puan, anak yang kamu bawa ni bukanlah anak biasa. Dia ada kelebihan yang luar biasa. Kelebihan dia akan melampaui semua kelebihan-kelebihan keluarga anda. Kelebihan dia hanya boleh dimunculkan, digarap dengan cantik apabila dia membaca beberapa kitab dan mempelajari beberapa amalan mentera. Barulah dia punya kehebatan tu dapat diserlahkan, dan dia akan menjadi seorang yang sangat terkenal, tapi bukan di tanah ini, di tanah seberang. Pada waktu tu laki bini ni tak faham apa yang dimaksudkan dengan orang suci ni. Yelah tok guru, yelah. Jadi dia orang tanya macam mana caranya. Jadi tok guru tu cakap, tak apa, tinggalkan anak ni hantarkan anak ni kat kuil kami akan didik dari segi spiritualnya. Jadi dalam tempoh masa beberapa bulan, si anak ni tadi diletakkan di bawah penjagaan seorang orang alim ni, Sami lah lebih kurang macam tu. Dan si anak ni mempelajari banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan mentera. Dalam agama ni, kita agama Hindu tahu, ni bukan agama Islam, ni agama Hindu. Okay. Jadi dia mempelajarilah beberapa mentera. Jadi nak jadi cerita, disebabkan keadaan ekonomi dan pentadbiran di negeri itu tak berapa nak baik pada waktu tu, jadi proses pembelajaran tu ditamatkan dengan segera, dan mereka sekeluarga telah berpindah ke satu tanah, iaitu tanah Melayu, hanya untuk mendapatkan perlindungan dan juga untuk memelihara susu galuh keturunan. Bila sampai dekat sini, orang yang merantau memang tak ada harta lah kan. Dia bukan orang yang berharta, sebab semua harta dah tinggal lah dekat tanah India. Diorang datang kat sini memang sehelai sepinggang, dan diorang hanya berberkakan dengan semangat untuk terus hidup. Diorang datang kat sini bergaul dengan orang tempatan dan hidup seperti orang tempatan. Anak tersebut, yang si perempuan ni tadi, tumbuhlah besar menjadi seorang yang sangat cantik, dan pada umur 16 tahun dia telah dikahwinkan dengan seorang lelaki, dan orang lelaki ni adalah orang biasa, orang India juga. Bukan India, maksudnya India Malaysia lah, India Tanah Melayu lah. Dikahwinkan dengan India juga, dan mereka pun hidup bahagia. Pada waktu tu belum lagi diorang ni jadi kaya. Dan selepas berkahwin, si anak mulalah menunjukkan taringnya, iaitu dia memperhalusi kelebihan dia untuk mengetahui tentang sesuatu yang semua orang tak tahu tentang masa depan. Cerita ni nampak pelik, dan kita menghormati semua agama dan bangsa dekat negara kita, dan janganlah komen yang bukan-bukan, kita terima sebagai satu penceritaan kehidupan seseorang. Abang kena beritahu dulu, nanti ada yang kecam kan. Jadi diorang pun, si perempuan ni pun berkahwin, dan dia pun melahirkan beberapa orang anak. Perempuan ni, dia menggunakan kelebihan dia, iaitu kelebihan dari segi ekonomi. Dia boleh nampak ekonomi apa yang akan terjadi pada akan datang, dan dia banyak membeli emas, jongkong-jongkong emas, sebab pada pandangan dia, pada bisikan-bisikan telinga dia, jongkong-jongkong emas ni tak pernah turun harga. Jadi dia laki bini berusaha
bekerja siang malam, mengumpul duit semata-mata nak beli emas-emas yang dijual. Dia yakin emas-emas ni akan disimpan dan pada satu masa nanti emas-emas ni akan bertukar harga dan menjadi sangat mahal. Dan apa yang dia jangkakan dan apa yang dia nampak tu betul-betul berlaku. Dan selepas emas-emas tu disimpan dalam satu tempoh masa lebih kurang 20-30 tahun, emas-emas tu menjadi sangat bernilai dan dia tukarkan emas itu dengan duit. Dan itulah titik permulaan dia menjadi satu keluarga yang cukup kaya dekat Malaysia ni. Dan bukan daripada benda-benda yang tak sepatutnya, tapi berdasarkan kepada simpanan emas. Ni macam abang pula ambassador emas kan? Bukan. Ini kisah hidup dia lah ni. Jadi dia pun jadi sangat kaya raya, anak-anak dia pun sangat hidup mewah dan anak-anak dia dihantar ke tempat belajar yang dia nak dan keluarga dia hidup sangat aman damai. Kita tamatkan bahagian yang pertama. Perempuan tadi telah melahirkan beberapa orang anak dan setiap anaknya mempunyai banyak kelebihan. Tapi satu je kelebihan yang semua orang boleh ada, iaitu melihat alam sebelah. Jadi dia kata, si anak-anak ni bila nampak makhluk-makhluk alam sebelah, diorang dah jadi tak takut sebab daripada kecil benda tu macam dianugerahkan daripada keturunan, lagi diperkuatkan dengan mak dia punya ilmu dan semua anak-anak boleh nampak benda-benda yang pelik-pelik. Jadi kebanyakan benda yang dinampak ni adalah benda-benda berunsur Melayu, iaitu yelah kan makcik rockers, gula-gula, yoyol, semua yang sebab dia orang duduk kat tanah Melayu kan, jadi dia nampak benda-benda yang berunsur Melayu lah. Jadi dia kata memang apa yang orang-orang Melayu selalu cakap tentang hantu, nak cakap pun sebesalah juga, yang hantu kopek hantu kopek, dia pernah, keluarga dia selalu nampak benda-benda macam tu, dah tak heran. Jadi bila dia orang berkawan dengan budak-budak Melayu, dia orang siap beritahu je dengan budak-budak Melayu, oi jangan pergi pokok tu, dia ada kat situ, dia sorok bawa kopek kau kan, macam tu. Jadi macam tu, jadi dia orang ni menjadi satu kelompok yang sangat terkenal dekat kawasan tu. Dan kawasan tu kalau tak silap abang di Selangor. Rumah dia orang pula, di belakang rumah dia orang ada tanah perkuburan. Dan dekat tanah perkuburan tu, mengikut ceritanya, ada makhluk yang banyak tinggal dekat situ. Bukan roh dia kata, tapi makhluk lain yang duduk di atas kubur. Dia buat negara dekat atas kubur tu. Dan diorang adik-beradik semua memang dilarang untuk ke kawasan kubur tu oleh mak mereka. Sebab mak mereka cakap yang duduk dekat atas kubur tu semua yang umurnya sudah ratusan tahun. Jadi dia tak takut dengan manusia dan dia akan buat sesuatu yang di luar jangkaan kalau mereka semua diancam. Okey, itu adalah pengalaman-pengalaman anak dia. Di antara anak-anak dia dan cucu-cucunya, ada seorang cucu yang ada kelebihan yang agak pelik, iaitu dia bukan melihat alam sebelah, dia bukan melihat masa depan, tapi dia melihat kepada siapa yang akan mati. Dia bukan boleh nampak orang tu mati, tapi benda tu akan datang secara sendiri, secara benda yang tak disengajakan. Okay. Pada satu hari, yang dapat kelebihan ni adalah seorang cucu kepada nenek tu. Pada satu hari dia kata, dia ceritanya bermula bila dia berkenalan dengan seorang tukang kasut. Waktu tu dia dah bekerja sebagai seorang kerani lah dekat satu syarikat dekat Kuala Lumpur. Dia berkenalan dengan seorang tukang kasut sebab dia selalu bertukang kasut dengan pakcik tu. Tapi dia kata, pada satu hari, dia tengok pakcik tu macam lain. Dan sejak daripada hari tu, dia selalu mimpikan pakcik tu, pakcik tukang kasut ni. Dia mimpikan pakcik tu berjalan, dia mimpikan pakcik tu berenang, dia mimpikan pakcik, semualah tentang pakcik tu makan donat. Mula-mula dia rasa macam rindu sangat ke dengan pakcik ni sampai dia ingat segala-galanya. Tapi dia tak ceritakan mimpi tu kat siapa-siapa, dia diam je. Pada satu hari, waktu dia nak betulkan kasut dekat pakcik tu beritahu yang pada minggu hadapan dia tak ada dekat kedai membetulkan kasut sebab dia balik kampung ada urusan rasmi, urusan keluarga. Pada waktu tu, si budak perempuan ni macam nak cakap dengan pakcik tu, pakcik jangan balik kampung boleh tak? Dia rasa macam tak sedap hati. Tapi dia tak cakap, dia senyap aja. Selepas seminggu depannya, dia dapat berita pakcik tu meninggal dunia. Dan sejak dia dapat berita pakcik tu meninggal dunia, dia tak lagi mimpikan pakcik tu. Mula-mula dia anggap benda tu macam, kenapa dia dapat benda yang macam ni? Dia dapat vision, kita panggil
ilham-ilham yang pelik macam ni. Jadi dia pun beritahu dengan nenek dia. Pada waktu tu nenek dia dah umur ratusan tahun. Dia dah umur 100 lebih, dia kata. Nenek dia dah cukup tua. Jadi dia tanya dengan nenek dia, nenek, kenapa saya dapat benda-benda yang macam ni? Nenek dia cakap itu adalah satu kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita untuk kita menolong orang lain. Tapi dia tak tahu macam mana cara nak tolong. Takkan nak beritahu, bang nak mati, bang kejap lagi bang, baik bang bertobat. Takkan nak beritahu macam tu, memang kena tombak lah kan. Takkan lah kan. Tapi dia tak tahu macam mana nak beritahu orang kalau ini salah satu kelebihan dia. Dia diamkan aje lah. Jadi dia tanya dengan nenek, dia pernah tak nenek dia mengalami peristiwa yang lebih kurang sama? Nenek dia gelak, nenek dia cakap apa? You ingat tak, dia kata, masa John F. Kennedy nak mati, dia kata nak kena tembak, sebenarnya nenek dah mimpi dulu John F. Kennedy kena tembak. Jadi nenek tulis surat kepada White House. Nenek beritahu keadaan John F. Kennedy mati dan John F. Kennedy perlu berhati-hati. Lepas tu nenek mendapat balasan daripada White House melalui surat dan mereka katakan terima kasih atas maklumat. Sebenarnya sudah banyak ahli psikik ataupun ahli-ahli spiritual dari pelbagai negara hantarkan surat kepada kami mengatakan benda yang sama dan kami anggap itu adalah berita yang tak perlulah diambil kisah sangat. Jadi tak lama selepas tu betul-betul John F. Kennedy mati. Bila si budak perempuan ni dengan nenek dia cerita macam tu, dia rasa macam, lah, lucunya. Dalam otak dia terus fikir, nenek aku ni tingtong rupanya. John F. Kennedy hantar surat. Takkanlah nek, White House nak hantar surat kat nenek. Nenek dia senyum je. Terpulang, kalau nak percaya, percaya. Tak nak percaya, dah. Tapi pada waktu tu dia dah macam, kalaulah kan, nenek dia betul-betul White House dah hantar surat, best juga ni. Bolehlah dia tunjuk-tunjuk kat kawan-kawan, kau tengok White House bersahabat dengan nenek aku. Tapi bila dia tanya dengan nenek dia mana surat tu, nenek dia kata, entahlah aku letak kat mana. Orang tua, entahlah aku cepit kat mana tah. Tapi surat tu memang ada. Dia dalam hati dia cakap, dah kena kapur dah aku ni dengan nenek sendiri. Tak apalah, dia pun anggap itu sebagai sebahagian daripada cerita lucu nenek dia. Umur 90 tahun cerita macam tu kan. Mungkin ya, mungkin tak. Jadi dia diamkan aje lah. Dia teruskan kehidupan macam biasa. Sampailah hari kematian nenek dia. Dan dia rasa sangat sedih kehilangan nenek dia. Sebab nenek dia banyak bagi nasihat yang baik-baik kepada dia. Dia banyak bagi nasihat dari segi keuangan. Banyak bagi nasihat dari segi semangat dan cita-cita. Sewaktu mereka semua berkumpul dekat rumah tu dan mengemas-kemas barang nenek dia untuk dijadikan yang nak dibuang-buang, tak disimpan-simpan. Tengah-tengah kemas tu tiba-tiba salah seorang daripada cucu punyalah menjerit sebab dia orang jumpa surat White House. Dengan kata lain, nenek dia tak tipu. Nenek dia cakap betul-betul. Bila berita tu dia dapat dan dia tengok sendiri surat tu, apa yang dia terfikir pada waktu tu? Sudah. Dengan kata lain, apa yang dia dapat betul-betul. Itu bukan main-main. Maksudnya apa yang nenek dia cakap yang dia ni boleh rasa tentang orang yang akan meninggal, itu betul-betul bukan palsu. Dia dah mula rasa takut. Dia diam. Perasaan tu dia diam, dia buat tak tahu. Sampailah satu hari Elizabeth Taylor. Waktu tu dia kata 2 minggu sebelum tu dia nak, tak tahulah kenapa, dia selalu pergi kedai, beli videotape, beli VCD, dengar lagu, semuanya tentang Elizabeth Taylor. Dia tak minat pun Elizabeth Taylor, tapi dia boleh tengok cerita Elizabeth Taylor, seorang pelakon Hollywood, berulang-ulang kali, dan walaupun dia tak suka, dia tetap akan tengok. Balik kerja tengok, balik kerja tengok. Walaupun dia kata dia tak pernah kenal sebelum tu, kenal-kenal macam tu je lah, tak tahu kenapa. Tup-tup, selang 2 minggu, Elizabeth Taylor meninggal dunia. Dah dia tak tergamam. Dia diam je lah waktu tu. Betul kot, dia kata dia punya kelebihan ni. Dia diam. Selang beberapa bulan lepas tu, kalau tak silap abang, Michael Jackson pula. Tiba-tiba dia bangun daripada tidur. Dia nak dengar cerita lagu Michael Jackson. Nak dengar, memang dia minat Michael Jackson. Tapi dia kata pada umur dia pada waktu tu, nak dengar Michael Jackson bukan satu benda yang janggal sebenarnya. Orang tua nak dengar Michael Jackson. Pada waktu tu dia dah 40, dah 30 lebih dah. Tak apa, dia beli kaset, dia beli CD, semuanya Michael Jackson. Siapkan. Keluarga dia pelik, dia tampal poster dekat dalam bilik Michael Jackson. Lepas tu bergaya seperti Michael Jackson, walaupun dia perempuan kan, bergaya seperti Michael Jackson. Dia pun tak tahu kenapa, dia susah nak jelaskan. Selang 2 minggu Michael Jackson dilaporkan meninggal dunia.
Dia kata dia pun tak tahu nak jelaskan macam mana, dan dia anggap benda tu senyap je lah. Dia anggap benda tu sebagai sebahagian daripada hidup. Dan benda tu berterusan dengan orang yang ketiga, iaitu orang-orang yang terkenal seterusnya, yang dia selalu dapat mimpi, dapat bayangan, dan akhirnya orang tu meninggal dunia, dan dia anggap itu adalah kelebihan yang bukan dibuat main-main. Sewaktu dia hidup dengan nenek dia, dia ada banyak cerita yang nenek dia dapat daripada nenek dia. Tapi dalam banyak-banyak cerita, ada dua cerita yang betul-betul dia rasa terkesan dengan cerita tu. Dia rasa sebab cerita tu adalah berkaitan dengan orang-orang yang cukup terkenal dekat Malaysia. Abang tak boleh sebut nama atas permintaan dia, tapi dia kata cukup terkenal. Ceritanya satu ni. Cerita yang pertama, satu hari nenek dia didatangi oleh seseorang, perempuan berbaju hijau. Dan perempuan tu minta untuk diletakkan kalung bunga di kuburnya. Mula-mula si nenek ni macam endah tak endah je lah, sebab tak tahu siapa perempuan yang datang tu. Tiba-tiba datang bagi bunga. Jadi pada malam seterusnya, nenek dia mimpi lagi dengan orang yang sama datang. Kali ni minta betul-betul datang. Dia cakap lah, kalau contohnya lah, nama nenek tu adalah Jayanti lah, contoh. Tolonglah Jayanti, datanglah ke kuburku, letakkanlah bunga. Esok mimpi lagi, tolonglah Jayanti, datanglah ke kuburku, letakkan bunga. Lepas tu malam ketiga, Jayanti, dah naik marah kan, Jayanti, kau datang kat kubur aku, kau bagi bunga. Kau tak bagi bunga, aku bungakan, kalungkan bunga mayat ni dekat kepala kau. Oh, waktu tu Jayanti baru rasa macam, kena datanglah ke kubur ni. Jadi dia pun carilah siapa perempuan yang datang dalam mimpi dia. Cari, tup, baru dia tahu yang datang dalam mimpi dia adalah seorang perempuan, dan dia adalah emak kepada seseorang yang kita semua sangat kenal. Jadi dia pun ambil keputusan, dia dengan suami dia ambil keputusan, dah tak tahu hujung pangkal ni dia kan, nak ambil keputusan, jomlah kita pergi kubur dia. Lagipun kubur dia tak jauh daripada tempat dia tinggal kat kawasan Selangor, tak berapa nak jauh, dalam 1 jam perjalanan je. Jadi dia pun pergi ke kubur orang tu, dan dia pun letakkanlah bunga dekat kubur orang tu, dan orang tu Islam. Dia letak bunga kat kubur orang tu, dan dia pun baliklah. Dia pun tak fikir apa-apa. Bila dia balik tu, dia dapat mimpi. Dia kata, terima kasih sebab letakkan bunga ini dekat kuburku. Sebenarnya tujuan aku suruh engkau letakkan bunga ni ke kuburku untuk pastikan adakah engkau ni boleh kujadikan kawan ataupun kujadikan lawan. Dan sebenarnya aku nak sampaikan sesuatu. Tolong sampaikan ini kepada anakku. Pesanan. Jadi dia tanyalah. Abang kata nenek tu nama Jayanti, nama samaran. Dia tanyalah apa benda pesanan yang boleh saya sampaikan. Lepas tu dia cakap, tolong sampaikan kepada anakku, kalau dia nak hidup lama, tolong undur diri daripada arena ekonomi. Jadi pada waktu tu si nenek ni, dia macam nak beritahu tak. Last dia ambil keputusan, beritahu jugalah. Walaupun orang tu adalah orang yang terkenal, orang yang sangat kaya, sangat famous, satu Malaysia, kita semua kenal. Jadi si nenek ni pun pergilah jumpa. Bila berjumpa, dia beritahu apa yang disampaikan. Walaupun dia kata dia tak faham apa yang maksud tolong berundur daripada arena, dia kata. Dia tak faham. Si nenek ni tak faham. Dia cuma cakap, malam tadi aku mimpi mak kau datang ke aku, dia suruh kau mengundur diri. Walaupun dia tak faham, bila dengar perkataan tu, si anak terus tersentak. Okey, saya akan mengundur diri. Terus anak dia cakap macam tu. Makcik nenek dia cakap, wah, kau faham yang mak kau maksudkan? Dia kata, terima kasih. Dia kata, Kak, sampaikan pesanan mak saya. Terima kasih Kak ke makcik macam tu. Sampaikan pesanan mak saya, dan saya akan ikut apa pesanan mak saya. Sejak daripada tu, keluarga ni berkawan rapat. Berdua keluarga ni kawan rapat. Nenek ni punya keluarga dengan keluarga si lelaki ni berkawan rapat, dan gambar dia orang selalu bersama dekat dalam arsip negara. Dalam arsip negara ada gambar dia orang ni banyak berdua bersama, minum bersama, keluar bersama, dan dia orang sangat dikenali dalam arena satu masa dahulu. Jadi itu cerita yang pertama, dan hubungan tu masih lagi kekal sampai sekarang. Ni cerita orang kaya lah ni. Kita ni marhen ni tak adalah cerita macam tu. Kok abang rapat dengan keluarga abang rapat dengan siapa? Mahathir ke tak tahulah kan. Itu cerita bayangan lah.
Itu cerita pertama. Cerita kedua dia kata yang paling famous adalah yang disuka dan nenek dia cerita adalah ada satu keluarga dia kata keluarga ni memang keluarga yang sangat kaya raya. Dia memang semua orang tahulah, memang kalau sebut nama dia memang orang kata setakat nak beli Rolls Royce tu satu stadium tu tak ada masalah lah. Tapi pada satu hari disebabkan keluarga nenek ni dah rapat dengan keluarga yang pertama tadi, dah kamcing, jadi nama nenek ni agak terkenal di kalangan kawan-kawan orang-orang kaya sebagai orang yang boleh tengok masa depan, orang yang boleh bagi tilikan jugalah kan, tilikan. Dan bila dengar macam tu, ramailah orang-orang kaya yang datang untuk dapatkan nasihat, dapatkan tilikan, dapatkan, tak kisahlah Melayu, Cina, India, dia kata semuanya sama, semua nak menelik, dia kata. Orang dulu-dulu, bukan sekarang. Di kalangan yang datang tu ada satu keluarga ni, keluarga yang sangat terkenal dengan kekayaannya. Tapi dia datang jumpa si nenek ni, dia cakap dia nak mengekalkan kekayaan dia. Dia nak dia menjadi lebih kaya, dia nak jadi lebih terkenal dan dia nak memegang tampuk pemerintahan. Sebab dia kata dia punya keadaan sekarang agak tergugat. Jadi nenek tu pun tak apalah, dia kata, nenek kata bagi nenek semayang dulu, cara Hindu lah, semayang untuk dapatkan ilham. Selepas nenek tu semayang dah dapat ilham, nenek tu beritahu keluarga kamu perlu mengahwinkan seseorang daripada keluarga kamu dengan mana-mana mak saleh yang ada. Dan selepas tu, bukan mak saleh, minah saleh. Dan selepas tu kamu akan dapat mengekalkan kekayaan kamu. Keluarga tu ikut nasihat nenek tu, dikahwinkan anaknya dengan seorang mak saleh perempuan. Dan sejak daripada tu, kekayaan keluarga ni bertambah-tambah kaya sampailah sekarang. Mula-mula dia rasa macam apa yang nenek dia ceritakan, betul ke nenek ni rapat dengan keluarga tu, keluarga ni? Tapi betul, berdasarkan daripada gambar-gambar yang ditunjukkan, memang betul diorang adalah kawan rapat. Tapi nenek ni dikenali sebagai seorang yang boleh tengok masa depan. Macam mana dengan cerita seterusnya nanti abang akan sambungkan. Dah cukup 30 minit, dah panjang sangat. Abang masukkan bahagian kedua, bagaimana kelebihan si cucu tadi. Kita sambung kelebihan si cucu tadi. Lupa abang nak beritahu yang sampaikan cerita ini adalah kakak yang bernama Khatijah, dan dia adalah cucu yang dapat ilham tu. Dia dapat ilham tentang siapa yang akan meninggal, dan dia rasa dia agak takut dengan kelebihan yang dia dapat. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ini bukan cerita hantu lah. Hari ini lebih kepada cerita misteri lah. Tentang satu keluarga yang cukup kaya dekat Malaysia. Tapi abang tak boleh nak beritahu nama dia. Jomlah kita berteka-teki kod Sami Belu punya keluarga kan. Tun kan? Tun Sami Belu ke antaranya. Tapi bukan Tun Sami Belu punya keluarga. Itu lain. Itu dia orang bisnes. Memang bisnes betul. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, abang nak buat satu pengumuman. Abang nak cakap, di antara ahli keluarga besar Jody Pulara ada seorang kakak yang abang gelarnya sebagai Mokda, dan dia ada selalu komen dekat dalam video abang, dan dia selalu cakap jadikan video abang teman waktu dia berniaga depan rumah. Setiap kali dia komen tu, abang rasa macam abang nak bagi pertolongan dekat dia. Jadi pada beberapa hari yang lepas, abang kontak dia melalui komen dekat Facebook, Instagram, YouTube, minta dia gambar dan lokasi tempat mana berniaga. Jadi pada orang-orang di sekitar kawasan ini, bolehlah datang ke kedai kakak ni untuk memberi sokongan. Dia ada jual dadih, dia ada jual susu, dia buka gerai kecil-kecilan je. Tapi berkat pertolongan belian daripada semua yang menonton video abang, mana tahu dia menjadi satu usahawan yang sangat terkenal sebaris dengan Khairul Amin kan nanti. Jomlah kita tolong kakak ni pergi kedai dia beli seplastik dua. Mana tahu kan. Okey, itu adalah yang pertama, dan terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap cerita ini memberi iktibar dan pengajaran, dan terima kasih pada yang membeli sambal lara, perapan sate. Oh, lupa abang nak beritahu, abang dah buka perapan sate, beli 3 dapat murah. Dekat link Shopee yang abang letak di bawah setiap video. Beli 3, selalu kalau beli satu kan harganya lebih kurang RM29 kan. Jadi kali ini beli 3 RM80, kurang lah. Kalau tidak beli 3 dalam lebih kurang RM90, tapi kali ini beli 3 dapat
RM80, abang kurangkan ke RM10. Nak kata untung, ada sikit untung, tapi boleh je lah. Yang penting kita boleh nolong satu sama lain. Nak merasa-merasa daging korban dibuat lain-lain sikit. Dengan daging korban tu boleh buat sate, gunakan perapan yang abang jual. Nanti bolehlah recommend. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.